Jika agama dianggap sebagai sumber moral yang datang daripada Tuhan, mengapa dalam sejarah manusia, agama juga sering digunakan untuk membenarkan kebencian, permusuhan dan peperangan terhadap mereka yang berbeza kepercayaan? Selamat bertemu kembali. Ini soalan yang sensitif. Baik, saya jawab begini. Bukan soalan itu salah, tetapi kerana ia menyentuh sesuatu yang sudah lama dianggap suci dan tidak boleh dipersoalkan. Namun sejarah manusia menunjukkan bahawa hampir semua tamadun besar pernah menggunakan agama bukan sahaja sebagai sumber ketenangan dan moral, tetapi juga sebagai alat identiti, kuasa, dan konflik. Di sinilah pentingnya kita membezakan antara nilai moral dengan sistem kepercayaan. Kedua-duanya sering dianggap sama, padahal tidak semestinya. Moral boleh lahir daripada empati, pengalaman hidup, kesedaran sosial, dan kemampuan manusia memahami penderitaan orang lain. Sedangkan sistem kepercayaan pula ialah struktur idea yang dibina oleh budaya, sejarah, politik, dan ketakutan manusia pada zamannya. Apabila manusia purba hidup dalam kelompok kecil, mereka memerlukan satu identiti bersama untuk memastikan kesatuan suku. Pada zaman itu, dunia sangat berbahaya. Tidak ada undang-undang moden, hak asasi manusia, atau teknologi komunikasi. Maka kesetiaan kepada kelompok menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Dari situlah muncul konsep kita dan mereka. Agama kemudian berkembang bukan sekadar sebagai penjelasan tentang alam, tetapi juga sebagai alat penyatuan sosial. Ia memberi identiti, aturan, dan rasa aman. Namun dalam masa yang sama, apabila sesuatu identiti terlalu kuat, ia juga mencipta sempadan psikologi. Sesiapa yang berada di luar sempadan itu mudah dilihat sebagai ancaman. Sebab itu dalam sejarah kita melihat peperangan atas nama agama berlaku di hampir semua tamadun. Ada perang salib, konflik mazhab, pembunuhan atas nama murtad, pembakaran ahli fikir, penindasan terhadap kelompok minoriti, dan pelbagai bentuk diskriminasi yang dibenarkan atas nama kebenaran mutlak. Ironinya, semua pihak mendakwa mereka membawa kasih sayang, kedamaian, dan kebenaran. Ini menunjukkan bahawa masalah sebenar bukan pada agama semata-mata, tetapi pada cara manusia menggunakan kepercayaan. Apabila manusia percaya bahawa mereka memiliki kebenaran mutlak daripada langit, maka sesiapa yang berbeza mudah dianggap salah, sesat atau musuh Tuhan. Dan apabila seseorang yakin bahawa dirinya berada di pihak Tuhan, dia boleh melakukan sesuatu yang biasanya dianggap salah sambil merasa dirinya benar. Misalnya, memusuhi, memulaukan, bahkan membunuh. Disinilah psikologi manusia memainkan peranan besar. Manusia secara semula jadi mencari kepastian. Kita takut kepada ketidakpastian hidup, kematian, penderitaan, dan kehilangan arah. Agama memberi jawapan yang kelihatan pasti. Ia memberi rasa selamat. Tetapi apabila kepastian itu berubah menjadi dogma yang tidak boleh dipersoalkan, ia boleh melahirkan mentaliti tertutup. Apabila seseorang terlalu melekat pada identitinya, kritikan terhadap idea akan dirasakan seperti serangan terhadap dirinya sendiri. Sebab itu perbahasan agama sering menjadi emosional. Orang bukan sekadar mempertahankan hujah, tetapi mempertahankan keselamatan psikologi mereka. Jika kita meneliti dengan lebih dalam, hampir semua agama mengandungi dua sisi. Satu sisi, dimaknai dengan nilai kemanusiaan, seperti kasih sayang, pengampunan, belas kasihan, dan membantu sesama manusia. Tetapi satu sisi lagi mengandungi unsur pemisahan identiti. Siapa yang benar, siapa yang sesat, siapa yang dipilih Tuhan, siapa yang akan dihukum. Dua sisi ini wujud kerana agama berkembang dalam sejarah manusia yang penuh konflik. Maka teks dan tradisi agama sering mencerminkan realiti zamannya. Pada zaman peperangan suku, konsep musuh menjadi sebahagian daripada sosial kelangsungan hidup. Banyak ajaran lama mengandungi unsur permusuhan terhadap kelompok luar, kerana itu perlu. Namun masalah muncul apabila manusia moden masih membaca teks lama secara literal, tanpa memahami konteks sejarah dan psikologi di sebaliknya. Dunia hari ini sudah berubah. Kita hidup dalam masyarakat global. Kita bekerja dengan orang-orang berlainan agama, bangsa, dan budaya.
Teknologi menyatukan manusia lebih daripada sebelumnya. Tetapi sebahagian pemikiran kita masih terperangkap dalam cara berfikir tribal ribuan tahun dahulu. Akibatnya masih ramai manusia mengalami konflik dalaman. Mereka mahu menjadi baik, penyayang dan rasional, tetapi pada masa yang sama mereka memegang sistem kepercayaan yang mengajar pemisahan antara orang benar dan orang salah, yang hak dan yang batil. Konflik inilah yang sering mencipta ketegangan dalam masyarakat modern. Sebab itu persoalan penting hari ini bukan lagi agama mana paling benar, tetapi adakah sesuatu kepercayaan menjadikan manusia lebih matang, lebih terbuka, dan lebih berperi kemanusiaan. Kerana seseorang boleh sangat religius tetapi penuh kebencian, dan seseorang juga boleh tidak religius tetapi sangat berakhlak. Ini menunjukkan bahawa moral manusia mungkin tidak datang sepenuhnya daripada dogma, tetapi daripada kesedaran. Kesedaran untuk memahami bahawa setiap manusia lahir dalam budaya yang berbeza. Kesedaran bahawa kebanyakan manusia percaya apa yang mereka percaya kerana persekitaran tempat mereka dibesarkan. Kesedaran bahawa rasa takut sering melahirkan kebencian. Dan kesedaran bahawa manusia sebenarnya berkongsi penderitaan yang sama, takut mati, takut kehilangan, mahu dicintai, mahu dihargai. Apabila manusia melihat orang lain bukan sebagai musuh akidah, tetapi sebagai manusia yang sedang menjalani pengalaman hidup yang berbeza, maka kebencian mula berkurang. Sebab itu, semakin seseorang memahami psikologi manusia dan sejarah peradaban, semakin dia sedar bahawa banyak konflik bukan benar-benar tentang Tuhan, tetapi tentang identiti manusia. Dan sebab itu juga, moral yang paling tinggi bukanlah merasa diri paling benar, tetapi kemampuan untuk tetap berbuat baik, walaupun kepada mereka yang berbeza budaya dan agama. Jika setiap agama mendakwa membawa kebenaran mutlak, bagaimana orang awam dapat menentukan mana satu yang benar? Ketika manusia lahir, mereka sememangnya sudah berada di dalam sebuah kepercayaan. Mereka tidak mengkaji, mereka juga tidak memilih agama secara bebas, tetapi mereka mewarisinya daripada keluarga, budaya, dan tempat lahir. Umumnya, jika seseorang lahir di Arab Saudi, dia akan tumbuh dewasa menjadi seorang Muslim. Jika seseorang lahir di India, dia akan tumbuh dewasa menjadi seorang Hindu. Jika seseorang lahir di Vatikan atau Amerika Latin, dia akan tumbuh dewasa menjadi seorang Kristen. Jika seseorang lahir di Myanmar atau Thailand, dia akan tumbuh dewasa dan menjadi seorang Buddha. Ini menunjukkan bahawa identiti kepercayaan sangat berkait dengan geografi dan budaya di mana ia dilahir dan dibesarkan. Namun hampir semua penganut percaya bahawa agama merekalah yang paling benar. Menariknya, keyakinan mereka sering sama kuat, walaupun kepercayaannya bertentangan antara satu sama lain. Disinilah timbul persoalan besar. Jika keyakinan manusia boleh lahir hanya kerana tempat lahir, maka sejauh mana keyakinan itu benar-benar bukti kebenaran? Ramai orang menyangka bahawa keyakinan yang kuat bermaksud sesuatu itu benar, padahal manusia boleh sangat yakin terhadap sesuatu yang salah. Dalam sejarah, manusia pernah sangat yakin bahawa matahari mengelilingi bumi, sangat yakin bahawa penyakit datang daripada roh jahat, sangat yakin bahawa kilat ialah kemarahan dewa. Keyakinan bukan bukti, ia hanya keadaan psikologi. Sebab itu dua orang dari agama berbeza boleh sama-sama menangis ketika berdoa, sama-sama merasa pengalaman spiritual, dan sama-sama yakin Tuhan bersama mereka. Pengalaman itu nyata bagi mereka, tetapi pengalaman manusia tidak semestinya membuktikan sesuatu secara objektif. Di sinilah kita perlu membezakan antara pengalaman pribadi dan fakta universal. Manusia mempunyai otak yang sangat kompleks. Emosi, ketakutan, harapan, musik, suasana ritual, dan pengaruh kelompok boleh mencipta pengalaman yang sangat mendalam. Bahkan dalam psikologi moden, manusia diketahui boleh mengalami keadaan kesedaran tertentu melalui meditasi, trauma, keletihan, musik, atau kegiatan sosial. Ini tidak bermaksud pengalaman spiritual itu palsu. Ia nyata sebagai pengalaman manusia. Tetapi persoalannya, adakah pengalaman pribadi begitu boleh disandarkan untuk membuktikan bahawa satu sistem kepercayaan tertentu adalah mutlak benar? Masalahnya, setiap agama menggunakan pengalaman pribadi sebagai bukti,
untuk menyokong sistem masing-masing. Akhirnya manusia terperangkap dalam lingkaran keyakinan yang saling bertentangan. Jadi bagaimana manusia harus menilai? Langkah pertama ialah menerima bahwa keupayaan manusia sangat terhad. Kita lahir di tengah alam semesta yang sangat besar, dengan otak yang dibentuk oleh evolusi untuk kelangsungan hidup, bukan untuk memahami seluruh hakikat kewujudan secara sempurna. Kesadaran tentang keterbatasan ini seharusnya boleh menjadikan manusia lebih rendah hati. Daripada terus berkata, aku pasti benar, lebih jujur jika manusia berkata, aku sedang mencari apa yang benar. Setiap manusia merasa diri benar, itu masih wajar. Namun setiap kita seharusnya membawa konsep, kebenaran itu tidak mutlak. Dengan kata lain sadar bahwa, di balik kebenaran masih ada kebenaran lain yang lebih benar. Dan begitu seterusnya. Masalah utama dunia sering muncul apabila manusia mengubah kemungkinan menjadi kepastian, tidak tahu menjadi tahu yang bersifat mutlak. Apabila sesuatu kepercayaan dianggap sempurna dan tidak boleh dipersoalkan, maka proses berfikir mula mati. Dari situ lahir fanatik, permusuhan, dan penolakan terhadap ilmu baru. Sementara sains pula berkembang, bukan kerana ia mendakwa sempurna, tetapi kerana ia menerima kemungkinan salah. Jika ada bukti baru, setiap teori boleh diperbaiki. Sikap inilah yang menyebabkan ilmu berkembang dan terbukti secara realiti. Misalnya, dari penemuan logam, membentuk enjin jentera, hingga terciptanya sebuah teleskop. Itu boleh berlaku apabila kebenaran berkembang dari satu fasa ke satu fasa dan terbukti dengan wujudnya teleskop yang mampu mengorbit di luar angkasa. Sebaliknya, sistem yang menganggap dirinya sudah lengkap biasanya menjadi statik. Karena itu, masyarakat yang terlalu takut mempersoalkan kepercayaan sering sukar berkembang secara intelektual dan juga material. Namun ini tidak bermaksud manusia perlu meninggalkan semua bentuk spirituality atau makna hidup. Yang dipersoalkan bukan tentang keperluan manusia kepada makna, tetapi sikap mutlak terhadap tafsiran sendiri dan menganggap perbezaan sebagai salah. Manusia masih boleh memiliki nilai kasih sayang, kedamaian dan rasa kagum terhadap alam tanpa perlu membenci orang lain. Jadilah manusia rasional, bukan untuk menjadi manusia yang paling yakin, tetapi manusia yang sadar akan keterbatasannya. Dan manusia menjadi lebih bijaksana apabila ia mampu berkata, aku percaya sesuatu, tetapi aku sadar, aku juga boleh tersalah. Jika moral dan kemanusiaan boleh wujud tanpa kepercayaan agama, apakah faktor asas yang membuat manusia memilih untuk berbuat baik? Ramai orang beranggapan bahwa tanpa agama, manusia akan menjadi liar, jahat, dan tidak bermoral. Seolah-olah manusia hanya berbuat baik kerana takut dihukum Tuhan atau mahu ganjaran syurga. Tetapi jika kita fikirkan secara mendalam, adakah kebaikan yang lahir kerana ganjaran dan hukuman benar-benar kebaikan yang tulen? Jika seseorang membantu orang miskin hanya kerana mahu pahala, adakah itu sepenuhnya ikhlas? Jika seseorang tidak mencuri hanya kerana takut neraka, adakah itu benar-benar moral atau sekadar ketakutan? Persoalan ini membawa kita kepada asas moral manusia. Banyak kajian menunjukkan bahawa empati sudah wujud secara semula jadi dalam diri manusia. Bahkan kanak-kanak kecil yang belum memahami agama pun dapat menunjukkan simpati apabila melihat orang lain menangis. Dalam evolusi sosial manusia, empati membantu spesies kita bertahan. Manusia bukan haiwan paling kuat atau paling laju, tetapi manusia mampu bekerja sama. Kita hidup kerana kemampuan memahami emosi sesama manusia. Dari sinilah muncul asas moral yang lebih universal, yaitu kesedaran terhadap penderitaan. Apabila seseorang sedar bahawa orang lain juga merasa sakit, takut, sedih, dan mahu bahagia seperti dirinya, maka muncul dorongan untuk tidak menyakiti. Ini asas yang sangat manusiawi. Moral seperti ini tidak bergantung pada bangsa atau agama. Ia boleh difahami oleh sesiapa sahaja, tidak kira Islam, Kristian, Hindu, Buddha, ateis, atau sesiapa pun. Semua manusia tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai, merasa lapar, atau diperlakukan tidak adil. Disinilah muncul konsep moral universal. Masalahnya apabila moral terlalu bergantung kepada identiti kelompok,
manusia cenderung hanya berbuat baik kepada orang sendiri. Sedangkan terhadap kelompok luar, moral itu boleh berubah sepenuhnya. Sepanjang sejarah kita menyaksikan ini. Ada orang sangat baik kepada kelompoknya tetapi kejam kepada kelompok lain kerana menganggap mereka berbeza agama atau musuh Tuhan. Ini menunjukkan bahawa moral berdasarkan identiti selalunya bersifat terbatas, sedangkan moral berdasarkan kesedaran kemanusiaan lebih luas. Apabila manusia semakin rasional secara psikologi, dia mula melihat manusia lain bukan berdasarkan label, tetapi berdasarkan pengalaman hidup bersama sebagai sesama makhluk yang rapuh. Kita semua akan tua, kita semua akan kehilangan sesuatu, kita semua akan mati. Kesedaran tentang kerapuhan hidup ini sebenarnya boleh melahirkan belas kasihan yang mendalam. Kerana itu orang yang benar-benar memahami penderitaan hidup sering menjadi lebih fleksibel dan toleransi. Walaupun mereka berbeza kepercayaan, kita hanya memakai simbol, bahasa, dan budaya yang berlainan. Namun pada akhirnya, manusia tidak terlalu berbeza. Dan ukuran sebenar manusia bukan berapa kuat dia mempertahankan identiti, tetapi sejauh mana dia mampu mengurangkan penderitaan di sekelilingnya. Mengambil contoh negara-negara Eropah seperti Finland, Sweden, Norway, Denmark, dan Netherlands menunjukkan bahawa masyarakat yang semakin sekular ataupun cenderung etis mampu membina negara yang lebih stabil, selamat, maju, dan makmur. Ini berlaku kerana asas pemikiran mereka lebih tertumpu kepada realiti praktikal, sains, pendidikan, teknologi, disiplin, dan kesejahteraan manusia, bukan kepada dogma atau janji metafizik. Dalam masyarakat sekular, sesuatu idea dinilai berdasarkan bukti dan keberkesanan. Jika sistem gagal, mereka ubah. Jika kajian saintifik menemui fakta baru, mereka terima. Pemikiran seperti ini mempercepat inovasi, melahirkan budaya kerja yang efisien, serta membina institusi yang telus dan kuat. Sebaliknya, banyak negara yang terlalu berpusat pada agama sering terperangkap dalam pemikiran dogmatik. Kritikan dianggap ancaman, persoalan dianggap kurang iman, dan perubahan sukar diterima kerana tradisi dianggap suci. Akibatnya, tenaga masyarakat lebih banyak dihabiskan mempertahankan kepercayaan berbanding membina kemajuan praktikal. Sebab itu banyak negara agama masih bergelut dengan rasuah, konflik, pendidikan lemah, dan perkembangan sains yang perlahan. Realitinya, negara maju hari ini kebanyakannya dibina atas asas pemikiran rasional dan sekular, bukan atas dominasi sistem agama. Ini bukan bermaksud semua negara agama buruk, kerana banyak juga negara yang sistem agamanya sudah berevolusi dan mereka juga berkembang dengan baik. Tetapi sejarah moden menunjukkan bahawa apabila manusia lebih mengutamakan realiti, ilmu, kemanusiaan dan perubahan berbanding dogmatik, kemajuan lebih mudah dicapai. Apakah mungkin manusia boleh mengekalkan nilai spiritual, budaya dan makna kehidupan tanpa terperangkap dalam fanatik dan permusuhan terhadap perbezaan? Ini soalan yang baik dan sekali boleh saya jadikan kesimpulan. Dunia tidak semestinya dihuni oleh manusia yang kehilangan semua kepercayaan. Tetapi dunia juga tidak lagi mampu menanggung manusia yang terlalu fanatik dengan kepercayaannya sehingga hilang kemanusiaan. Manusia tidak perlu memilih antara menjadi religius atau tidak religius. Yang lebih penting ialah tahap kesedaran seseorang. Kerana seseorang boleh beragama tetapi tetap terbuka. Dan seseorang juga boleh tidak beragama tetapi tetap dogmatis. Masalah utama bukan label, tetapi keterikatan yang melampau terhadap identiti. Apabila manusia terlalu melekat pada identiti, dia mula melihat dunia dalam bentuk kelompok. Kami dan mereka, benar dan salah, suci dan sesat. Dari situlah lahir ketakutan, dan daripada ketakutan lahir permusuhan. Tetapi apabila kesedaran berkembang, manusia mula melihat bahawa semua sistem kepercayaan sebenarnya lahir dalam sejarah manusia yang panjang. Ia dipengaruhi budaya, politik, psikologi, dan keadaan zamannya. Kesedaran ini tidak semestinya menghancurkan makna hidup. Sebaliknya, ia boleh menjadikan manusia lebih dewasa intelek, kerana makna hidup bukan terletak pada merasa diri paling benar, tetapi pada bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan sedar, bagaimana kita mencintai, bagaimana kita memahami,
Bagaimana kita mengawal ego, kemarahan, dan ketakutan dalam diri? Syurga dan neraka yang paling nyata juga bermula dalam psikologi manusia sendiri. Manusia yang dipenuhi kebencian hidup dalam neraka emosi, dan manusia yang damai, terbuka, dan penuh belas kasihan membawa kedamaian kemana sahaja dia pergi. Akhirnya, manusia mungkin perlu bergerak daripada tahap percaya kerana takut kepada tahap memahami kerana sedar. Daripada mempertahankan identiti secara membuta tuli, kepada keberanian melihat realiti secara jujur. Kerana kedewasaan spiritual sebenar bukan apabila seseorang merasa paling dekat dengan Tuhan, tetapi apabila dia semakin manusiawi terhadap manusia lain. Kita akhiri dulu di sini. Berjumpa lagi di siri berikutnya. Berani berfikir bebas, Sir Moza.